baik. Selamat pagi semua sekali lagi Baik, selamat pagi semua. Jadi minta maaf atas kesulitan ataupun masalah yang berlaku sebentar tadi. Jadi kita teruskan pembelajaran kita hari ini dengan hari ini kita sebenarnya telah pun masuk tema yang kedua Tema yang kedua iaitu perpaduan tunjang keharmonian. Jadi ini tema kita yang kedua yang kita akan belajar unit 4, unit 5 dan unit 6. Okey, baik. Jadi untuk pengetahuan anak-anak murid sekalian, kita telah pun berada dalam unit yang keempat, iaitu bersama-sama pupuk perpaduan. Jadi pupuk cikgu telah terangkan pada hari Isnin yang lepas, iaitu membawa maksud lebih kurang mengajar ataupun melatih. Melatih supaya kita semua dalam kalangan rakyat Malaysia ini bersatu padu. Jadi kita hidup dalam berbilang kaum. Ada kaum Melayu, ada Cina, ada India, kemudian ada Siam, dan kalau di Sabah dan Sarawak banyak lagi kaum yang ada. Jadi kita negara yang unik. Jadi kita perlu bersatu padu supaya negara kita tidak berlaku sebarang kacau bilau, iaitu pergaduhan. Okey? Baik. Jadi yang kita nak lihat, yang nak belajar hari ini merupakan 3.2.3 Jadi apa maksud 3.2.3 ni? Nombor 3 di hadapan ini, nombor 3 di hadapan ini membawa maksud kemahiran menulis. Cikgu ulang kemahiran menulis. Jadi sebelum itu cikgu nak tanya kamu, boleh dengar tak suara cikgu ni? Jelas tak? Jelas. Okey, baik, terima kasih Okey, baik. Kemudian 2.3 iaitu membawa maksud mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar. Itu maksud untuk 3.2.3. Apa tujuannya? Cikgu pernah cakap sebelum ini. Yang pertama, sebagai rujukan kamu nak tengok muka surat mana. Kamu lihat contoh ini muka surat 24. Ini nota guru ni 3.2.3. Jadi memudahkan kamu kalau kamu nak ulang kembali tengok dalam video YouTube. Jadi tujuan video YouTube supaya kamu boleh tonton semula, boleh ulang, boleh dengar dan faham betul-betul. Dalam video YouTube menggunakan kamu cari tahun 5 3.2.3. Okey, baik. Seterusnya objektif pembelajaran iaitu apa yang kita nak capai hari ini. Apa yang kita nak capai hari ini merupakan dapat mencatat maklumat. Siapa yang boleh? Kamu sebagai murid dapat ataupun boleh mencatat maklumat berdasarkan petunjuk dan gambar. Mana petunjuk? Ni petunjuk. Okey, stesen 1, stesen 2, stesen 3. Itu petunjuk. Kemudian gambar. Ini gambar yang ada dalam buku teks. Ini gambar yang ada dalam buku teks. Okey, baik. Ini teks atau petikan yang telah dibaca oleh Kingsley dan Dayang sebentar tadi. Jadi terima kasih cikgu ucapkan kepada kedua-dua orang murid kerana berani untuk menerima mengikut apa yang cikgu minta tadi. Baik, kita tengok bersama-sama siapa cepat dia dapat. Jadi tajuknya di sini, siapa yang buat kerja, siapa yang bertindak lebih pantas, lebih cepat, dia akan dapat. Dapat apa? Mungkin dalam pertandingan ni dapat hadiah lah. Okey, baik. Bersempena dengan Minggu Perpaduan Sekolah. Minggu Perpaduan Sekolah. Jadi maksudnya sekolah mereka ni adakan satu program yang dinamakan Minggu Perpaduan Sekolah. Jadi dalam Minggu Perpaduan Sekolah itu, ada satu pertandingan yang diberi nama siapa cepat dia dapat. Jadi pertandingan itu telah disertai oleh Kavina, Nabil dan Viran. 3 orang ni mereka menyertai dalam satu pasukan. Mereka perlu melalui stesen berdasarkan peta kawasan sekolah dan mencatat maklumat yang dikehendaki. Itu maksudnya apa yang mereka perlu buat dalam pertandingan siapa cepat dia dapat. Baik, ini kita tengok bersama-sama. Kamu boleh tengok slide cikgu pun boleh, nak tengok buku teks kamu pun boleh. Baik. Jom catat maklumat. Kalau kamu tengok stesen 1, mula dari tanda mula ni, kemudian ke stesen 1. Mana stesen 1 ni? Okey, stesen 1 apa yang mereka kena buat?
nyatakan kaum yang terdapat di negara kita. Jadi cikgu nak tanya kamu siapa yang boleh, yang sukarela nak bagi jawapan pada cikgu sekarang. Tolong bagi contoh kaum yang terdapat di negara kita, Malaysia. Boleh ke tak boleh? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Bagi nyatakan kaum yang terdapat di negara kita, Malaysia. Cepat, siapa yang mahu cuba? Yang berani cuba. Kaum apa yang terdapat di negara kita? Awal-awal tadi cikgu dah cakap kaum apa? Melayu, Cina, India. Okey, siapa nak cuba? Dayang lagi sekali. Kaum apa? Kaum Melayu, Cina, India. Okey, baik, betul. Terima kasih Dayang. Syabas, tahniah. Okey, kaum Melayu, Cina, India. Ini 3 kaum sebenarnya yang terbesar ataupun yang paling ramai terdapat di negara kita. Okey, kaum Melayu, Cina dan India. Kaum lain ada banyak lagi banyak lagi, terutama di negeri Sabah dan Sarawak, sangat banyak. Okey, kita pun tak tersenarai sebab terlalu banyak. Jadi itu contoh kaum yang terdapat di negara kita, Malaysia. Baik, kalau negeri Sarawak contohnya ada Iban, kemudian ada Kadazan. Itu contoh di negeri Sabah dan Sarawak. Baik. Kemudian stesen kedua, apa yang mereka kena buat? Bagaimanakah perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia dapat mengeratkan hubungan pelbagai kaum? Hubungan pelbagai kaum. Kita tanya bagaimana? Contoh, minggu lepas kaum Cina telah menyambut sambutan Tahun Baru Cina. Jadi, bagaimana sambutan Tahun Baru Cina itu dapat mengeratkan hubungan? Apa maksudnya? Bila ada sambutan Tahun Baru Cina, mungkinlah sebab tahun ini berbeza. Kita ada COVID-19. Macam sebelum ini mungkin kita ada buat sambutan Tahun Baru Cina di sekolah. Jadi walaupun orang Melayu tidak sambut Tahun Baru Cina, tetapi dapat tengok, oh ini cara mereka sambut. Jadi kita tahu cara orang Cina sambut Tahun Baru Cina. Itu yang dimaksudkan. Ataupun mungkin juga kalau sebelum ini ada jiran-jiran kita yang kaum Cina buat rumah terbuka, open house. Jadi boleh jemput orang Melayu, orang India datang makan makanan yang boleh dimakan. Okey, baik. Ataupun kalau hari raya nanti, kalau tidak ada lagi PKP ataupun COVID sudah hilang, sudah tak ada lagi, orang Melayu hari sambut hari raya buat majlis rumah terbuka ataupun kita panggil sebagai open house. Panggil orang Cina datang. Ada sate, ada ketupat, ada rendang. Itu cara yang membolehkan bila ada sambutan perayaan dapat mengeratkan hubungan antara kaum di negara kita, Malaysia. Okey, faham setakat ni? Ke cikgu yang syok sendiri? Boleh faham tak ni? Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Orang lain tak dengar suara, cikgu pun tak tahu kenapa tu. Yang dengar Dayang saja seorang. Okey, baik. Kemudian, stesen ketiga. Bila mereka tiba di stesen yang ketiga, apa yang mereka kena buat? Berikan 5 cara untuk memupuk perpaduan. 5 cara untuk memupuk perpaduan. Okey, baik. Dia minta 5 cara untuk pupuk perpaduan. Apa maksud pupuk perpaduan? Cara kita nak melatih diri kita, terutama diri kita sendiri untuk kita ada rasa sayang kepada kaum lain. Okey, contoh orang Melayu tak ada. Oh, orang Cina tak boleh kawan dengan orang Cina, tak ada. Kita sebagai rakyat Malaysia tak boleh lagi ada seperti itu. Jadi orang Cina, oh, tak boleh lagi, tak suka orang Melayu, tak suka orang India, tak boleh. Kalau masih ada, maksudnya kita belum berjaya dalam membentuk perpaduan ataupun mengeratkan hubungan antara kaum. Jadi apa yang boleh buat? Nanti kita tengok apa yang cikgu senaraikan. Okey, baik. Itu berkaitan dengan pertandingan siapa cepat dia dapat. Okey, baik. Seterusnya, ini cikgu ada senaraikan bagi setiap tugasan ataupun petunjuk setiap stesen. Okey, untuk stesen yang pertama, cikgu nak minta Wu Wen Tim tolong baca. Wu Wen Tim tolong baca. Cikgu nampak Wu Wen Tim ada. Yes. Okey, tolong baca stesen 1 dengan jawapan yang cikgu berikan.
Nyatakan. Tengok di slide, tengok di slide. Ada dekat slide, cikgu dah tunjuk. Nyatakan. Mengatakan Kaum kaum yang terdapat. yang terdapat Lagi. hmm, Di di mana tu? Negara kita. negara Negara kita. negara Kita. kita. Baik, yang pertama sebut Melayu, Melayu, Cina, Cina, India, India, Siam, Siam, Kadazan. Tararam. Okey, baik. Terima kasih Wan Tim. Okey, baik terima kasih. Okey, boleh tutup mikrofon kamu. Baik, ini 5 yang cikgu senaraikan. Sebenarnya ada banyak lagi sangat banyak lagi. Okey, baik. Seterusnya, stesen kedua. Bagaimanakah perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia dapat mengeratkan hubungan pelbagai kaum? Okey, jadi cikgu dah bagi tahu itu melalui kunjung mengunjungi ataupun rumah terbuka dan bertukar juadah. Kunjung mengunjungi semasa perayaan. Contoh kalau hari raya, kita pergi ke rumah jiran, kita pergi ke rumah sanak saudara. Itu kalau tidak ada COVID-19 Kalau COVID-19 masih ada, kita tak boleh. Kita hanya boleh sambut sesama ataupun bersama dengan ahli keluarga dalam rumah saja. Okey, baik. Kemudian rumah terbuka. Kemudian satu lagi bertukar juadah. Juadah maksudnya makanan. Contoh kalau hari Tahun Baru Cina selalunya akan diberi buah limau, kacang. Itu pun dikira sebagai makanan ataupun juadah. Hari raya pula mungkin kita bagi kuih raya ataupun bagi ketupat. Itu yang dimaksudkan dengan bertukar-tukar juadah. Okey? Baik. Jadi cikgu nak minta Marisa. Marisa tolong baca stesen kedua dan jawapan yang cikgu tulis. Marisa. Bagaimanakah Marisa? Bagaimanakah perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia dapat menggerakkan hubungan pelbagai kaum melalui kunjung Melalui rumah melalui teruskan. Rumah terbuka dan Okey, baik. Terima kasih Marisa. Terima kasih. Okey, boleh tutup mikrofon. juadah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok stesen yang ketiga. Okey, stesen yang ketiga, berikan 5 cara untuk memupuk perpaduan. Ingat 5 cara untuk memupuk perpaduan. Okey, baik. Tadi cikgu belum sebut, sekarang ni cikgu dah tulis jawapan kepada kamu. Yang pertama, ambil tahu cara hidup kaum lain. Apa maksudnya? Contohlah ambil tahu. Macam orang Melayu tahu, orang Cina sambutan Tahun Baru Cina begini. Satu hari ataupun esok sambutan Tahun Baru Cina, malam itu ada reunion dinner. Ataupun dulu kalau biasa orang sebut makan besar. Makan besar ni maksudnya berkumpul satu keluarga yang besar, makan bersama-sama. Itu kita panggil reunion dinner. Itu kita tahu cara hidup orang Cina. Orang Cina pula ataupun orang India pula tahu cara hidup orang Melayu. Oh, sebelum hari raya 1 bulan orang Melayu akan berpuasa. Itu kena tahu. Ambil tahu. Okey, nombor 2. Hormat menghormati antara kaum. Maksudnya kita tahu
apa yang mereka boleh buat, apa yang tak boleh buat. Jadi jangan, apa yang mereka tak boleh buat, kita janganlah suruh. Okey? Baik. Kemudian nombor tiga, berkunjung ketika perayaan. Macam tadilah sambutan Tahun Baru Cina boleh pergi ke rumah jiran dan sebagainya. Tetapi dengan syarat kalau tidak ada COVID-19. Baik, tolong menolong tanpa mengira kaum. Contoh kalau di taman kamu, ada yang jiran orang Cina, orang Melayu. Kalau orang Cina perlukan bantuan, tolong apa yang kita boleh tolong. Kalau orang Melayu perlukan bantuan, contoh kalau sakit dan sebagainya, tolong setakat yang kita mampu. Okey, itu maksudnya tolong menolong tanpa mengira kaum. Kemudian nombor 5, tidak sentuh sensitiviti kaum. Ini maksudnya kalau kita rasa orang Cina tak boleh buat sesuatu, kita jangan sentuh, sebut dan sebagainya. Contoh, cikgu bagi contoh. Kita tahu kalau bulan puasa memang orang Melayu akan berpuasa. Jadi jangan pula kaum lain, kamu kenapa tak nak makan? Makanlah. Itu contoh, cikgu bagi contoh. Jadi bila kita dah tahu cara hidup masing-masing, kita akan tahu apa yang boleh sebut, apa yang boleh buat dan apa yang tak boleh buat. Okay, itu maksudnya tidak sentuh sensitiviti kaum. Okey, baik. Di sini ada link ataupun pautan kuis yang telah cikgu sediakan. Baik, jadi kamu tak perlu scan, tak perlu scan. Cikgu akan tunjuk terus dalam Google Classroom tugasan yang telah diberikan. Okey, dengar. Sebentar. Nasib baik laptop pun sudah okey ya. Tadi kenapa tak tahu terus hang Okey, baik, dalam classwork ataupun tugasan kamu pergi ke classwork, kamu akan terima tugasan untuk hari ini Okey, tugasan untuk hari ini ni cikgu bagi ni. Okey, dengar betul-betul apa yang kamu perlu lakukan. Baik, kamu tengok bahagian tugasan kamu sebentar ya. Baiklah, tugasan hari ini ada 2 yang perlu kamu buat. Kamu tengok bersama-sama Cikgu nak nanti kamu terus buat. Hari ini terus buat, cikgu tunggu. Sekejap ni. One team sudah buat. Kita tahniah dah buat. Dia kata done. Okey, baik. Terima kasih. Baiklah dengar betul-betul hari ini tugasan kamu kena buat 1 saja sebenarnya. Okey, tetapi yang nombor 4 ni cikgu tulis buat pelatihan pada pautan Google Form dan tonton video YouTube. Ini video YouTube sepatutnya cikgu berikan pada kamu berkaitan dengan muka surat 26. Okey, tetapi mungkin ada kesilapan. Sebenarnya cikgu dah masukkan link tapi tak ada Nanti cikgu akan tambah. Ini tugasan kamu tak perlu buat apa, tonton saja. Yang kamu kena buat ini. Dengar betul-betul yang kamu kena buat ini sahaja. Ini sahaja, 1 saja Okay, apa yang kena buat? Kamu buka Google Form, kamu tengok tugasan ini. Okay, cikgu kata jawab soalan berikut. Jawab soalan berikut. Soalan apa? Jom tengok. Macam biasa, tulis maklumat yang lengkap dan betul terlebih dahulu. Okay, kalau kamu nak tonton semula pengajaran, boleh tengok di sini boleh tonton di sini. Baik, kemudian senang saja tugasan kamu hari ini. Lebih kurang macam soalan objektif, ada jawapan A, B, C, D, tapi di sini tak boleh tulis A, B, C atau D. Hanya boleh letak dot saja. Okey, baik. Ada 5 soalan kamu boleh buat pilihan. Okey.
Jadi 5 soalan objektif, baca soalan betul-betul dan terus jawab. Jadi cikgu nak murid-murid 5M yang ada dalam Google Meet sekarang ni, cikgu nak kamu buat sekarang. Cikgu tunggu, kalau ada masalah tak faham boleh terus tanya. Jadi lebih senang. Nanti cikgu risau lepas habis kelas, baru ada tanya, cikgu apa tugasan hari ni? Okey, jadi cikgu nak kamu buat sekarang tugasan ini. Kemudian akhir sekali submit. Okey, klik submit. Selepas klik submit, boleh terus pangkah keluar. Kamu pergi semula ke Google Classroom. Ni apa ni? Okey, pergi semula ke Google Classroom. Pastikan kamu klik turn in. Di sini cikgu tak ada sebab cikgu paparan guru. Kamu paparan murid, kamu akan nampak satu butang ataupun ditulis turn in. Kamu klik turn in. Baru bermaksud kamu telah siap tugasan untuk hari ini. Itu saja tugasan yang perlu kamu buat hari ini. Jadi cikgu minta semua murid 5M yang ada dalam Google Meet sekarang buat sekarang. Okey, kelas kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Cikgu nak kamu buat sekarang. Cikgu bagi masa lebih kurang 10 minit buat sekarang. Boleh tak? Ada masalah boleh terus tanya nanti. Boleh ke tak boleh? Okey, cikgu nak kamu buat sekarang. Boleh. Okey, baik. Kalau boleh, cikgu nak kamu terus buat sekarang. Cikgu tunggu. Cikgu tak pergi mana? Cikgu ada dekat sini. Okay, boleh buat sekarang. Buka Google Classroom.